Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan segala nikmatnya yang Allah kurniakan kepada kita, yang memang sebenarnya kita tak mampu nak hitung lah kan. Dari hari sehari Allah tambahkan lagi nikmatnya. Tambah umur tu tambah nikmat lah kan. Tu dia. Hari ni kita masih dalam keadaan yang aman, walaupun adalah gangguan-gangguan sedikit. Tuan-tuan pun tahu apa yang berlaku di Indonesia kan. Indonesia hebat sekarang ni, tengah berlaku macam rusuhan juga. Adalah, rasa tak silap lah, kita tengok baru dihantarkan rusuhan kerana mungkin dasar-dasar ada sikit, ada yang tak kena. Jadi alhamdulillah, Allah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita masih dalam keadaan aman, masih lagi boleh datang sembahyang berjemaah kan. Besok dah tak boleh datang, besok mulalah yang tak datang, Allah menyesalnya tak datang begitu kan. Yang tak mengaji menyesal, atau menyesal tu tak mengaji, tak dengar hadis kan. Ataupun tak ikut kuliah dan sebagainya. Jadi sementara kesempatan tu yang Nabi SAW ingatkan, igtanim khamsan qabla khamsin, itu kamu ingatlah atau waspadalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya lah waktu kamu lapang sebelum datang waktu sempit. Macam itu, kalau ada uhara macam itu, apa lagi nak buat? Tak ada apa nak buat dah kan. Tu dia. Baik itu kita berusaha nak pakat elok supaya kita aman kan. Kita pakat supaya kita aman. Apa-apa pun kita nak keamanan. Tu dia. Baik. Jadi kita masih membincangkan hadis yang merupakan termasuk dalam bab yang ke-34 itu, babul wasiyati bin nisa. Bab iaitu Nabi SAW berwasiat berhubung dengan hal-hal wanita, iaitu kita melayan dan menguruskan mereka mengikut apa yang ditetapkan oleh syarak. Jadi hari ini insya-Allah kita mula dengan hadis yang kedua dalam bab ni, yang ada kitab muka surat 397. Wa an Abdullah ibni Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa dhakara an-naqata والذي أقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث أشقاها إذ بعث لها عزير عارم منيء في رحته ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرعة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل متفق عليه. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, bahawasanya ia mendengar Nabi SAW berkhutbah dan menyebutkan perihal unta, iaitu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam serta orang yang menyembelihnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini membacakan firman Allah yang artinya, ketika bangkit dengan cepat, ini untuk melakukan kejahatan membunuh unta itu, orang yang tercelaka di kalangan mereka ini kaum Thamud. Surah Asy-Syams ayat 12. Untuk menyembelih itu bangkitlah dengan cepatnya seorang lelaki yang perkasa, jahat perangainya serta perosak, pula memiliki kekuasaan di kalangan kelompoknya. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perihal kaum wanita, lalu memberikan nasihat dalam persoalan wanita itu, kemudian bersabda,
ada seseorang dari engkau semua bersengaja benar hendak menyakiti isterinya lalu menjalat, yakni memukul isterinya itu sebagai menjalat seorang hamba sahaya, tetapi barangkali pada akhir harinya ia menyetubuhinya. Seterusnya beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati orang-orang itu dalam hal ketawa mereka dari kentut, lalu bersabda, mengapa seseorang dari engkau semua itu ketawa dari apa yang dilakukan itu? Maksudnya, bukankah ketawa dari sebab kentut itu menyalahi keperwiraan diri? Muttafaqun alaih. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan sahabat yang menceritakannya iaitu Abdullah bin Zam'ah, di antara sahabat yang awal juga, kerana dia meninggal tu dalam sekitar tahun 35 Hijriah. Dia meninggal tahun 35 Hijriah. Maknanya di antara sahabat yang awal memeluk Islam lah, antara yang awal. Maknanya awal ni bukanlah awal dalam kelompok awal ni, dia sekitar ramai sebenarnya. Fasa pertama tu kalau kita tengok dia sekitar tak sampai 40 orang. Kalau mengikut satu buku yang ditulis oleh Ustaz Muhaddir bin Jul, kan, dia sebab sempena Maulid ni dia ada keluar banyak buku kan. Jadi dia cerita ketika Umar Al-Khattab memeluk Islam tu, kita kata umat Islam pada ketika Umar Al-Khattab memeluk Islam sekitar tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Tahun tu 5 atau 6. Jadi dia kata bilangan umat Islam sekitar itu sekurang-kurangnya ada 40 orang. 40 orang. Bayangkan 40 orang. Jadi maknanya itu di antara kelompok yang awal lah. Kelompok yang awal. Yang kalau kita istilahkan sebagai as-sabiqun al-awwalun, inilah dia. Antara orang yang awal memeluk Islam. Itu dia. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan banyak perkara. Yang kita nampak ni sekurang-kurangnya tidak kurang daripada 3 perkara yang Nabi SAW menyebut. Yang pertama, Nabi SAW menceritakan tentang umat Nabi Saleh, itu kaum Samud. Kan, kaum Samud. Kita tahu kaum Samud ini di antara kaum yang hebat dalam ilmu pertukangan ke apa. Dia macam pahat lah. Kata tukang ke kalau pahat ni? Pengukiran, mengukir. Dia hebat lah. Kan? Sehingga hari ni masih terdapat kesan ukiran mereka itu. Saya tak ingat tempat di mana, tapi dia kalau kita buat rumah kan, kalau kita nak depan rumah kita nak tiang bulat, orang panggil vela. Apa? Tiang vela tu kan? Yang bulat tu. Kan? Tiang tu saya pun tak tahu nak sebut. Rasanya vela panggil. Apa nama? Kan yang dah yang bulat depan rumah tu, kadang-kadang bulat, kadang-kadang pagar letak kan. Kan kita kalau teknologi tempat kita pakai acu, atau beli siap masuk dalam tu kan. Ataupun kalau mewah sikit kita beli acu, dia buat kat situ kan. Hebatlah tu, rasa hebat dah kita. Tapi kehebatan kita hari ni mungkin tak lawan dengan kaum Samud ni. Sebab mereka ni gunung tu, sebiji gunung tu dia tarah, dia potong-potong, dia buat jadi tiang. Tu dia. Benda seketul tu. Dia ukir-ukir gunung tu sampai dari gunung itulah dia buat tiang. Itu kehebatan mereka. Wallahu a'lam, kot badan mereka ni besar, tinggi dan sebagainya kita tak tahu. Tapi itulah kelebihan dia kan. Kaum Samud. Mereka ni dia mengukir ataupun menebuk gunung tu. Tu dia. Jadi di antara masalah yang berlaku kaum Samud ini ialah mereka ini menentang Nabi Allah Saleh alaihissalam. Kan, kita tahu bila sebut Nabi Allah Saleh alaihissalam, cerita berkaitan dengan unta lah. Kan, sebab mereka cabar, mereka menolak dakwah Nabi Saleh alaihissalam, sehingga akhirnya timbul cabaran minta supaya Nabi Saleh alaihissalam ni keluarkan daripada gunung tu seekor unta. Tu dia. Memanglah kalau orang tak nak ni, dia buat benda-benda tak logik kan. Quran boleh buat jalan raya gitu kan. Macam itulah. Yang tak logik tu dia nak cabar kan. Sedangkan ini adalah Rasul. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah dan dia sungguh keluar unta. Kan, tu dia. Jadi akhirnya oleh kerana mereka masih lagi tidak beriman, nak tunjuk kesombongan, mereka merancang untuk membunuh dia. Jadi itulah yang Nabi SAW cerita, bahawa orang yang cepat ni yang awal ataupun yang pencetus kepada pembunuhan unta itu,
Kerana unta tu satu mukjizat yang dilarang untuk dibunuh, kan. Dia bunuh juga, kan. Ada seorang pemuda yang jadi kepalanya, maka orang inilah yang akan segera mendapat kecelakaan atau azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kan, itu yang pertama, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Jadi habis dah cerita bab kaum Samud tu. Itu dia. Kemudian yang kedua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal tentang wanita. Inilah yang menjadi poin dalam hadis ini. Jadi ceritalah hadis ini, poin penting dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang bagaimana sepatutnya kita melayan isteri, kan. Lalu Nabi cerita, dia kata ada orang, isteri dia pukul. Dia pukul isteri dia macam pukulnya seorang hamba. Tuan-tuan, kita tengok dalam dunia filem Melayu pun, kalau pukul tak ada benda lain, dia keluar tali pinggang, dia pukul isteri dia, kan. Atau gunakan benda-benda yang ada di sekeliling dia. Sedangkan perkara ini menyalahi syarak. Islam tidak membenarkan sama sekali memukul isteri ni. Itu dia. Walaupun kita tengok dalam cara untuk mengatasi nusyus isteri ni, salah satunya lah dengan dipukul. Setelah mana-mana isteri yang nusyus ni, hendaklah dinasihat dulu. Nusyus ni maksud derhaka. Maksud derhaka tu ialah dia enggan lagi taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ditaati, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya dia enggan memenuhi keperluan suami. Itu dia. Terutamanya itulah. Adapun yang lain-lain ni termasuk kalau suami suruh dia tutup aurat, tak hendak juga, suruh degil juga, itu kira derhaka lah tu. Derhaka, kan. Itu dia. Kalau suami suruh bayar bil elektrik, itu tak derhaka je, kita tak nak bayar. Sebab kerja bayar bil elektrik tu kerja suami. Tu kena ingat tu. Awak ni derhaka sebab tak bayar bil elektrik, kita kata. Jangan. Itu tak betul. Jadi Nabi Allah SWT menyarankan supaya dia beri nasihat dulu. Beri nasihat kalau isteri yang nusyus ni, nak meredakan nusyus dia. Kemudian kalau dia tak hendak, maka hendaklah dipukul, kan. Dipukul. Jadi ada cerita buat pukul tu. Sudah. Jadi kita pun balun sungguh-sungguh lah. Atau Islam seolah-olahnya menggalakkan berlaku kezaliman. Bukan begitu. Pukul ini ulama bincang macam mana pukul dengan apa, kan. Pukul dengan apa. Abdullah bin Abbas dalam satu kisah tu, bagaimana bila dia tanya, maka dia tunjuk sugi dia. Sugi ni kayu sugi lah. Ada orang panjang sugi dia, katalah panjang sejengkal pun sugi. Dengan itulah tu, sebesar itu, sepanjang itu. Itulah dia. Bukan dengan tali pinggang yang kita tahu sakit, kan, macam pegawai penjara pula kita hayun ke tu. Ataupun macam-macam benda-benda lain, rotan ke, itu tak betul. Tak betul semua tu. Hatta kadang-kadang dengan baju pun sakit sebenarnya. Kalau kita pukul dengan baju, dengan kain, kan sakit. Jadi dia tunjuk itulah dia. Maknanya pukulan kalau kayu tu pendek dan kecil mungkin tak sakit lah. Dia bila panjang tu sakit, kan. Panjang tu sakit. Tu dia. Jadi maknanya itulah had dia. Dan pukulan itu pun tidak boleh melebihi pukulan-pukulan yang terlibat dalam hukum had. Mana hukum hudud ni yang melibatkan rotan, paling jumlah yang paling sedikit ialah berapa? Yang paling sikit, bukan paling banyak. Paling banyak 100 lah, paling sikit mina arak, kan. Mina arak apa? Mina arak 40. Yang 80 ni yang 80 ni qazaf. Tapi kena ingat, kalau hamba dia separuh daripada tu. Maknanya kalau orang biasa minum arak, kita katalah hukum Islam, kan, 40 kali. Kalau hamba separuh, 40 kali, 20 kali. Maknanya pukulan tadi macam itulah. Kita kata kalau kita kira banyaknya, itulah dia kot. Tak boleh lebih daripada itu, kan. Dan besarnya Allah bin Abbas tunjuk macam itu je, kan. Itu dia. Jadi, dan kata Allah Ta'ala, kalau tak mau juga, maka hendaklah dipisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat tidur, jangan tidur sama-sama. Itu langkah untuk nak membaiki, menyedarkan isteri yang derhaka agar dia kembali taat. Itu je. Bukan nak menyeksa dia, tak. Sebenarnya itu pendidikan yang diajar oleh Allah SWT. Tentulah hikmahnya ada, kan. Sebab manusia yang namanya perempuan ni, Allah yang cipta. Jadi apa yang Allah sarankan itu mestilah mengenai dan memberi kesan kepada diri dia. Dan kalau dah tak boleh juga, maka baru dah masuk fasa yang berikutnya. Macam mana nak panggil
keluarga, bagi nasihat dan sebagainya, atau mungkin sampai ke tahap mungkin boleh berlaku penceraian. Tu dia. Jadi di situ ada cerita pasal pukul kan, tapi bukanlah pukul macam ini. Bukan pukul macam ini yang Nabi SAW kata, ada orang di kalangan kamu ni, ataupun ada manusia dia kata dia ni yang dia menyakiti isteri dia. Bila sebut menyakiti isteri ni, dalam dunia hari ni dia termasuk dalam penyakit itu secara apa kita panggil spiritual, apa nama, dia bukan fizikal, tapi kita jiwa dia kan, menyakitkan jiwa dia. Sakit hati lah sebut, sakit hati kan. Sakitkan jiwa dia, kita mana menakutkan dia, mengancam, jenis-jenis macam itu. Kalau psikologi, tu sebutannya psikologi kan. Itu yang rumit nak menilai hak tu, menilai sikit kan. Tu dia sulit tu kan, nak menilai benda-benda macam itu tu, sebab dia terlalu satu benda yang agak abstrak, susah nak dinilai. Tapi kalau dunia hari ni memang macam tu dah kan, dia kira memberikan tekanan jiwa. Dia main macam tu kan, kacau kita. Jadi maknanya kalau kita tengok, maknanya dia sengaja, kata Nabi SAW. Kemudian di sini Nabi jelaskan, maknanya dia sehingga dia memukul isteri dia, pukul isteri dia sebagaimana memukulnya hamba. Tu dia kan, maknanya teruklah dia pukul teruk isteri dia. Maknanya apa yang mungkin tak tercapai maksud dia, ataupun satu benda yang dia tak suka dilakukan oleh isteri, dia pukul isteri dia. Tapi pelik pula kata Nabi SAW, tiba malam kerang kamu tidur sama dengan dia, kamu bersetubuh dengan dia. Yang itu yang Nabi tegah tu. Maksudnya Nabi SAW nak ajar kepada kita, wanita ni bukan begitu cara melayan dia, bukan begitu. Sangat-sangat menyalahi. Bila dia dipukul, dia bukannya, ini mungkin amalan Arab jahiliah yang mereka meletakkan taraf wanita tu sama seperti barang kan, yang boleh dijual beli, boleh tu. Sedangkan Islam mengangkat martabat mereka. Mereka adalah kita kata hamba Allah Ta'ala. Sehingga dalam Quran tersebut, sesiapa yang melakukan amal saleh daripada lelaki dan wanita, maka kami akan balas mereka dengan balasan yang baik. Kami akan berikan kehidupan mereka yang kehidupan yang baik. Kan? Jadi maknanya sama, dari satu sudut sama. Maknanya ganjaran di sisi Allah SWT. Kalau lelaki buat, lelaki dapat pahala. Kalau perempuan buat, perempuan dapat pahala. Bahkan kita tengok dalam Quran pun dia umum, bila sebut untuk lelaki, termasuklah untuk perempuan. Tapi kalau dia untuk perempuan je, perempuannya. Maknanya perintah dan juga peringatan Allah kepada wanita ni lebih pada lelaki. Lebih. Kan? Sebab yang lelaki, tiba lelaki campur semua. Bila perempuan, perempuan saja. Tu dia. Kan? Jadi maknanya Islam sangat memuliakan, mengangkat martabat wanita. Maka tidak wajar bagi suami ini dia memukul isteri dia, kemudian pada malam hari dia bersetubuh. Tu dia. Jadi hendaklah dia melayan tadi isteri tadi dengan baik. Bila kita ambil dengan cara yang baik, bila kita lepaskan dengan cara yang baik. Itulah yang Islam atur. Tu dia. Itulah yang Islam aturkan. Jadi walaupun perceraian itu bukanlah perkara yang digalakkan, tetapi kadang-kadang dia merupakan jalan keluar lah. Jalan keluar kan. Tu dia. Dan kita tengok dia ada step-step dia. Kalau kita tengok dalam kitab yang bincangkan tentang cerai ni, antara yang disebut tentang kaedah penceraian Islam ni pun cukup indah. Dia cerai, kamu cerai talak satu dulu. Kemudian kamu iddah, kamu boleh rujuk balik. Tu dia. Kan? Kemudian kalau berlaku perceraian talak dua lagi. Talak dua. Boleh rujuk lagi. Bila tiba talak tiga dah tak boleh dah. Tu dia. Mana dia ada step dia tu, step dia. Mana seolah Islam ni kalau boleh jangan cerai. Kalau boleh jaga kembali keluarga tu. Tu dia, pulihkan balik. Kan tempoh-tempoh ini memberikan keinsafan kepada suami dan isteri untuk mereka muhasabah balik peranan masing-masing. Kadang-kadang silap sebelah sini, silap sebelah sini kan. Kalau dua-dua bertenang fikir, maka dia akan dapati masing-masing ada kesilapan dan mereka akan pulihkan balik. Itulah hebatnya syariat Islam ni. Tak ada agama lain, tak ada. Dia tak ada talak satu, talak dua, tak ada. Kita ada. Kan kalau tengok-tengok, detail sungguh ni. Detail sungguh. Kan boleh rujuk pula. Bila dah talak tiga, ampun lah. Habislah ceritanya. Dia, maknanya dia tak boleh rujuk lagi, melainkan isteri, mana bukan rujuk lagi dah. Rujuk tak boleh dah. Kalau dia hendak balik, dia kena berkahwin setelah isterinya atau bekas isterinya berkahwin dengan orang lain dan orang tu menceraikan dia. Tu dia, sampai tahap itulah. Kan Islam punya ketatnya peraturannya. Jadi bukan dengan cara
menyeksa, menyakiti dia, siang pukul, buat dia macam barang, apa istilah moden ni, punching bag kan, pukul, tumbuk dan sebagainya. Dan malam hari dia bersetubuh isteri dia. Tak betul sebenarnya, sebab kehidupan ni bukan macam itu. Kita nak mencari keredaan Allah SWT, nak cari kebahagiaan bersama, bukan keseronokan satu pihak saja, bahkan kedua-dua pihak. Kalau cerita bab nak dapat keredaan Allah, biarlah suami pun dapat redha Allah, isteri pun dapat. Itu dia, bukan satu pihak saja. Kalau kita cerita bab kenikmatan, maka suami pun sama, isteri pun sama, gitu kan. Itulah yang diajar oleh Islam. Allah Ta'ala sebut apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling mereka perlu memerlukan antara satu sama lain. Sampai Allah bahasakan pakaian, wanita-wanita atau isteri-isteri pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian bagi isteri. Kita tengok, bila kita pakai pakaian kan nampak comel kita kan, oh cantik baju kamu kan. Tu dia, nampak tu, Allah Ta'ala bahasakan begitu. Dengan adanya isteri, adanya pasangan, menyebabkan suami tadi kelihatan hebat, nampak cantik dia. Isteri pun nampak hebat sebab ada suami dia. Tu dia, nampak tu. Baik, itu Allah Ta'ala bahasakan dengan pakaian. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini Nabi SAW sebut satu perkara yang lain pula, iaitu tentang perkara yang tidak wajar berlaku. Dia tidak membawa kepada haram, tetapi dia satu perkara yang tidak wajar, ataupun kita kata tak manis lah, macam tak ada adab, iaitu apabila seseorang itu kentut. Dia cerita buat kentut punya hadis ni kan. Ini memang orang Melayu selalu sangat ni, pasal makan dia kan, atau makan petai, sukalah dia. Jadi maknanya bila dia kentut, kemudian ada orang kentut dan ada orang lain gelak. Tu dia, sama ada orang yang kentut tu sendiri gelak ataupun orang lain gelak. Tu dia. Jadi iyalah, kita tahu kalau boleh kita pelihara lah daripada kentut lah sebut kan, pelihara lah kan. Kalau rasa tak tahan pun, kita carilah tempat yang tak ada orang, kerana kita tahu dia mengganggu orang lain kan. Jadi yang Nabi tegur ini bukan kentut itu, Nabi tegur tu gelak tu. Dah kentut tiba gelak, pakai gelak belaka, gelak. Jadi Nabi kata apa? Sebenarnya perbuatan mentertawakan ni, gelak ni, sebenarnya ini bukan sifat pendekar. Tu dia kan, bukan sifat pendekar. Mana orang ni orang yang hidupnya tak tahu mana satu benda yang patut dia, yang menggembirakan hati dia, mana patut perkara yang sepatutnya pada dia dianggap sebagai serius kan. Tu dia, sampai kentut boleh gelak kan. Tu dia kan. Sedangkan perkara tu perkara yang mengaibkan bagi orang itu kan, dan tidak selesa bagi orang lain, kita pergi bantai gelak. Jadi itu yang Nabi SAW tegur. Jadi maknanya kalau rasa-rasa nak buang angin tu, pergi jauh pada orang kan, pergi jauh pada orang. Tu dia, barulah maknanya boleh selesaikan keperluan masing-masing lah. Tapi kita ni bab kita, pemakanan kita memang banyak lah yang melibatkan angin tu kan. Baik itu wuduk pun dah tak tahan tu, pasal itulah kan. Tu dia, orang dulu boleh tahan wuduk, lama wuduknya kan, kita tak tahan pasal apa. Atau makan kita, tengoklah macam mana rupa makan kita kan, benda-benda berangin belaka. Tu dia. Jadi itulah 3 perkara yang Nabi SAW pesan. Tapi yang penting tadi, yang poin dia ialah, maknanya suami hendaklah tidak boleh memukul isteri dan hendaklah berlaku adil kepada isteri kan. Isteri itu bukan haiwan, dia adalah teman hidup kita kan. Jadi kita layan dia dengan sebaiknya. Tu dia kan. Walaupun kita kata kita dah akad itu sebenarnya menghalalkan hubungan, tetapi untuk mengadakan hubungan tu pula dia mesti dengan hati dia kan. Hati dia dah kadang-kadang dia sihat, kadang-kadang dia ada tenaga, kadang-kadang memang dilema sikit kalau orang yang pasangannya bekerja kan. Di sekolah tengok, kadang-kadang tengok yang cikgu-cikgu perempuan ni kadang kesian tengok kan, kesian. Dia kat sekolah dah pulun, sebab dia dah tahu, dia kalau tak buat di sini, balik ke orang dia tak buat dah. Balik kan nak ngadap macam-macam, anak ramai, isteri, suami kan. Jadi dia pulun semua kerja, kita tengok, Allah siannya dia ni kan. Memang dia penat kerja dia, kita tengok. Balik kan dia dah bersilat. Jadi suami pun kenalah faham kan, kamu dah pilih wanita yang berkerjaya kan. Jadi dia punya layanan di rumah tu tentulah dia tak sama dengan layanan orang yang tak bekerja. Sebenarnya perempuan ni tak kerja, dia kerja je sebenarnya kan, suruh rumah pun kerja juga kan. Tapi yang di pejabat ni dia ada 2 majikan.
Satu majikan dia pejabat, balik rumah dia dengan suami pula kan, nak ngira ke rumah. Jadi maknanya tentulah suami tadi kena lebih bertimbang rasa kan, lebih bertimbang rasa keadaan isteri tadi, dia penat kan. Tu dia. Jadi maknanya di sini Nabi SAW suruh kita ambil kira keadaan sekeliling. Kena ada apa, kita kata sikit perasaan belas kasihan pada isteri tadi. Hatta ketika nak bersama pun kena ada perasaan itu. Tu dia. Inilah yang Islam ajar. Mana lain, layanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita tengok di dalam kita kata kes-kes yang berkaitan dengan penceraian, memang dalam satu hari ada banyak kes-kes penceraian yang berlaku di seluruh Malaysia ni, memang banyak. Tapi kita kena faham berlakunya penceraian ni mungkin bukan satu sebab, dia banyak sebab kan. Banyak sebab. Tu dia. Kan, mungkin kehidupan dia sendiri kan, mungkin pengaruh daripada luar tu sendiri, atau kita kata mungkin kerana kita sendiri tidak faham dengan agama. Jadi dia ingat kahwin tu seronok kan. Jadi banyak sebab. Banyak sebab. Tapi yang paling besarnya ialah kerana agama lah. Kan, kerana tak ada agama, kerana kahwin tu bukan kerana Allah. Mungkin kerana yang lain kan. Tu dia. Sebab-sebab yang lain. Jadi itulah. Mungkin dari situlah mudahnya berlaku penceraian. Baik. Kita tengok hadis yang kedua. Ataupun di sini yang ketiga. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghairah, rawahu Muslim. Qauluhu yafraq wa bi fathil ya wa iskanil fa wa fathir ra wa ma'nahu yubghidu wa yuqal farikatil mar'atu zawjaha wa farikha zawjuha bi kasri ra yufrakuha bi fathiha ay abghadaha wallahu a'lam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang mukmin itu membenci seseorang mukmin perempuan, sebab jikalau ia tidak senang dari wanita itu tentang sesuatu budi pekertinya, tentunya ia akan merasa senang dari budi pekertinya yang lain, atau dari budi pekerti yang selain dibencinya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi SAW, yafraku dengan fathahnya ya, saknahnya atau sakinnya fa dan fathahnya ra, artinya membenci. Dalam bahasa Arab dikatakan farikatil mar'atu zawjaha wa farikaha, wanita itu membenci dan suami juga membenci isterinya. Ra-nya dikasrahkan dalam fi'il madhi dan atau past tense. Sini past tense. Sedang yafraku, ra-nya difathahkan dalam fi'il mudhari'. Maknanya sudah membenci dan sedang membenci. Wallahu a'lam. Muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis ini riwayat iaitu riwayat Imam Muslim secara bersendirian, dan sahabat yang meriwayatkannya iaitu Abdul Rahman bin Sakhar, ataupun dikenali dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis yang paling banyak sekali. Baik, hadis ini memberikan nasihat kepada kita hal sikap laki-laki terhadap perempuan, baik perempuan itu adalah ahli keluarga atau isteri dia, ataupun tak kiralah kaum kerabat dia, ataupun mungkin juga wanita itu ialah orang yang lain daripadanya, mungkin jiran dia atau sesiapa sahaja. Dan disebut sini ialah orang itu adalah orang yang seagama, yang ini orang Islam juga. Bahkan disebut mukminah. Kalau perempuan mukminah, kalau lelaki mukmin. Itu dia. Baik, kita tengok bagaimana Allah SWT menggambarkan watak-watak sahabat di zaman Nabi SAW. Allah sebut apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu ialah pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya sangat tegas terhadap orang kafir, dan mereka itu berkasih-kasihan sesama mereka. Maknanya perangai orang mukmin di zaman Nabi SAW, mereka saling kasih mengasihani antara satu sama lain. Ini sifat orang mukmin sebenarnya. Kan?
Memanglah ada banyak benda kita tak istilah ni tak ngam kan, tak sama. Orang tu macam ni, orang ni macam ni, memang. Tetapi atas dasar agama, maka kita sama. Kita kena kasih dengan dia, kan? Tu dia. Kadang-kadang mungkin ada insiden kita macam-macam dengan dia, kan? Ada insiden kita dengan kawan kita, kan? Ada, sehingga akhirnya menyebabkan terputus silaturahim. Tak kawan, kan? Kerana hal-hal hutang ke, hal khianat ke, hal macam-macam lah. Kehidupan yang macam-macam, kan? Tapi Islam kata kena hubungi silaturahim. Orang yang utama orang yang memulakan, kan? Yang memulakan silaturahim dia itulah orang yang utama, kan? Ini yang cabaran berat menjadi orang beriman ni. Kena berbaik dengan orang Islam yang lain walaupun orang Islam tu buat jahat dekat dia. Itu yang kacau betul tu, kan? Boleh ke buat tu, kan? Susah kan? Aku menyampah betul tengok dia. Kenapa? Dulu dia ni pernah buat aku begini-gini. Kita ingat, kan? Kita buat jahat ke orang, dia tak kita ingat. Tak ingat. Kita tak ingat kita buat jahat ke orang, kita khianat orang, kita zalim orang, kita tak ingat. Tapi bila orang buat kat kita, kita ingat semua, kan? Hanya perangai kita. Tapi Islam tak ajar macam tu. Islam ajar kita, kamu orang Islam, Nabi kata tidak halal kamu meninggalkan saudara kamu lebih daripada 3 hari. Sudah, kan? Jadi kalau ada macam-macam permusuhan pun, selisihan, tak ada. Dia saudara aku, kan? Ada hutang satu hal lain, tapi ukhuwah satu hal yang lain. Faham? Ukhuwah satu hal yang lain. Dia khianatkan kita, khianat satu hal, dia buat dosa, dia kena selesaikan apa yang dia khianat itu. Tapi ukhuwah tetap ukhuwah. Nampak tu? Kita itu masalah bila dah benci itu terus tak kawan langsung dah, kan? Tu dia. Kita peganglah formula yang diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kan? Atas dasar taat perintah Rasul. Dia bercakap kepada Hajarul Aswad, dia bercakap kat batu tu, kan? Antara yang disyariatkan bagi orang Islam ialah mengucup Hajarul Aswad ketika mereka tawaf ataupun dalam tempoh-tempoh ibadah umrah atau haji tu, kena kucup. Disunatkan mengucup Hajarul Aswad. Dia cakap dekat batu tu. Umar bercakap kat batu, kata, wahai batu, aku tahu kamu tak ada apa-apa lebih, kan? Tak ada apa lebih dengan kamu batu, kata. Kalau tidak kerana Rasulullah SAW mengucup kamu, aku takkan kucup kamu. Mana aku buat ni pasal Rasulullah buat, itu je, kan? Tu dia. Jadi maknanya kita ni, kalaulah kita menyampah kat orang, tak suka kat orang, bergaduh, sakan orang, kita kata apa? Memang aku menyampah tengok muka kamu, getik tengok muka kamu. Tapi kalau tidak kerana Rasulullah suruh buat baik, aku takkan buat baik dengan kamu. Tu dia. Ukhuwah tetap ukhuwah. Walaupun ada kita kata satu konflik antara kita dengan dia, dengan orang itu, kan? Atau benda yang kita tak suka dengan orang itu, kita ketepikan sebab Rasulullah SAW, sebab Islam suruh. Tu dia. Maknanya barulah kita letak ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang dapat kemanisan iman ni diletakkan Allah dan Rasul lebih daripada selain daripadanya. Termasuklah tadi orang tadi pasal hutang. Hutang pun tak apalah, aku sayang Allah dan Rasul lebih lagi. Walaupun dia ada hutang, kalau Rasulullah kata jangan, aku ikut juga. Maknanya aku akan taat dengan Rasulullah. So suruh kita hubung silaturahim. Walaupun orang tu ada hutang kita, ada kes dengan kita, macam-macam hal. Tu dia. Itulah dia formula dia, kan? Kalau benar-benar kita taat pada Allah dan Rasul, kita akan ketepikan segala-gala apa-apa sahaja isu antara kita dengan orang tadi. Nampak? Inilah hebatnya agama. Bayangkan Nabi SAW, anak Nabi SAW pernah dibunuh secara tidak sengaja lah. Zainab maknanya seolah macam disentap daripada tunggangan dia sehingga Zainab tu jatuh, yang membawa kepada kematian dia. Dan akhirnya setelah Futuh Makkah, orang yang melakukan itu dapat ditangkap dan Nabi SAW memaafkan orang itu. Tengok hebat tak hebatnya Rasul kita, kan? Ini contoh yang Nabi bagi. Nabi memaafkan orang yang pernah mencedera dan mematikan anak dia, anak perempuan dia, kan? Kalau kita macam mana, kan? Kalau setakat hal terlanggar kereta, pecah pasu bunga, alah, kan? Itu ini kecil je, ini mati tuan-tuan, mati. Dan Nabi memaafkan orang itu.
Kan? Tengok akhlak Nabi. Jadi sebenarnya kita kena ketepikan segala-gala hal lain. Letakkan matlamat yang besar kita ialah Allah. Kan? Barulah kita boleh capai sampai tak macam itu kan. Tu dia. Baik. Jadi apa yang Nabi pesan dalam hadis ni? Nabi kata maknanya orang lelaki, orang beriman lelaki, dia tak boleh benci kepada orang perempuan yang juga orang beriman, tak boleh benci. Kita tahu mungkin antara lelaki dan perempuan, mungkin adik-beradik bersama kan, adik-beradik, kadang lelaki dan perempuan bukan ngam sangat, macam rimau kan dua-dua. Memang bergaduh kerjanya kan. Kita dengan adik-beradik kita berserupa kadang-kadang. Kadang dengan pakcik dengan makcik kita. Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak boleh dia benci orang mukminah, tak boleh benci. Tak boleh benci. Mungkin atas apa? Atas sebab sesuatu perkara atau perangai dia kita tak suka. Memang manusia ni ada perangai masing-masing. Kan? Ada perangai dia ni dia ni bagus tapi aku tak suka perangai dia tu. Memang ada satu tak suka perangai dia. Perangai dia mungkin begini kan. Tu dia. Atau mungkin ada orang ni dia suka kat tanya kerja. Kau macam mana dia sibuk penuh hari kita. Aku tak suka dia ni lah. Banyak kat bertanya. Tu dia. Kan? Nabi kata tak boleh benci kat orang dengan satu sebab perangai dia. Perangai ini ke perangai itu. Memang Allah cipta manusia ni tak sama. Kan? Kalau sama baru jadi air gedegang, senang serupa je kan. Macam itu je rasa dia. Kan? Tak ada nikmat pula kalau semua serupa kan. Orang beli kereta kan, satu jenama A. Ni jenama A. Yang ni pun beli kereta jenama A sama, tapi tengok nak tunjuk lain, lekat stiker lain, bubuh sana, bubuh sini, dah lain kereta. Walaupun jenama sama. Sebab tak nak serupa sebenarnya. Tak nak serupa. Kan? Jadi Allah tahu dah perangai kita ni. Sebab itu Allah cipta manusia ni berbeza-beza. Kan? Jadi jangan sebab sesuatu perkara yang beza antara kita dengan dia menyebabkan kita benci kat dia. Jangan benci. Tu dia. Sebab ada perkara lain yang baik pada dia tu yang kita suka. Satu. Kan? Kita mungkin nampak yang menonjol tu, kita nampak yang benci tu. Tapi sebenarnya banyak benda baik yang ada pada dia. Kan? Yang patut kita sanjung dan kita hargai. Satu sudut yang lain pula mungkin kita silap faham. Sebenarnya kita rasa kita benci kat orang, sebenarnya orang bergetik tengok kita. Kan? Tu dia. Orang pun tak suka kat kita, perangai kita tu. Sebab itu jangan benci. Sebab kalau kita tengok dalam ilmu psikologi, apabila kita ada satu sikap negatif, perasaan negatif pada orang, maka yang negatif tu kena kat kita balik. Sebab itu kita kena sentiasa berfikiran positif, ke hadapan, fikir ke depan. Fikir baik ya. Fikir baik. InsyaAllah barulah rangsangan untuk melakukan kebaikan itu akan sentiasa ada dalam diri kita. Dalam agama dia panggil husnuzan, sangka baik. Kan? Sangka baik. Tu dia. Jadi jangan orang mukmin dia bersangka buruk atau membenci orang perempuan. Jangan sangka buruk. Kan? Apatah lagi kita tahu orang perempuan ni kadang-kadang mungkin dia macam-macam kelemahan dia yang perlu diperbetulkan. Kan? Tu dia. Apatah lagi dah berlainan jantina, tentulah minat, kecenderungan berbeza-beza. Jadi ada bahagian dia yang kita suka, yang baik. Yang benci itu satu je, yang tak suka satu je, atau dua je, tapi yang baik itu banyak sebenarnya. Maka Islam melarang kita saling benci-membenci. Larang. Mana hakikatnya agama ni agama yang mengajak kita saling bersatu padu. Faham? Saling bersatu padu. Patutnya tanggungjawab orang lelaki lah membela wanita. Kan? Dia kena bela orang perempuan. Tanggungjawab dia. Sebab ini adalah saudara seagama dia. Jangan biarkan dia dalam keadaan yang kita kata apa, yang terbiar. Bagi kita tengok dalam cerita Ummu Salamah pun, Ummul Mukminin Ummu Salamah, sebelum dia berkahwin dengan Nabi SAW, setelah dah habis penderitaan dia ambil suaminya Abu Salamah dah berhijrah, dia tinggal, kemudian keluarga mentua dia pula ambil anak dia, anak lelaki dia. Ummu Salamah ni setahun dia menangis tu, nangis pergi kat tengah tempat yang tu, dia nangis. Itulah kerja dia. Dah hilang bila seorang ibu kehilangan suami, kehilangan anak, hilang tu orang ambil. Yang ni keluarga mentua dia ambil kan. Dah macam dia pun dah jadi hilang akal dah. Dah tak apa lagi nilai hidup dia. Dah hilang kasih sayang. Sampai akhirnya ada orang nasihatkan keluarga mentua dia, kamu jangan biar dia macam itu, kamu pulangkan balik anak dia, bagi dia ikut suami dia. Kan? Tu dia.
Dan akhirnya setahun atau kurang lebih setahun barulah diserahkan balik anak dia dan dibenarkan dia untuk ikut suami dia. Bila dia berjalan tu, dia pergi sendiri tu, daripada Makkah nak pergi ke Madinah tu, sampai dekat Tanaim. Sampai di Tanaim dekat lah situ. Lalu ada seorang musyrik yang mungkin kenalan dia, kawan dia kot, kan gitu, musyrik. Dia, kamu nak ke mana ni? Aku nak pergi Madinah, dia kata gitu. Ui, jauhnya. Tak apalah, kata, aku akan tolong kamu. Nampak tu, orang kafir zaman itu pun reti nak tolong perempuan. Dia tahu kalau kamu pergi seorang ni macam-macam hal, kamu ni bahaya dan sebagainya. Tak apalah, aku temankan kamu, aku tuntun unta kamu. Dituntun, dia bawa. Tu dia, kan, dengan dia menjaga kehormatan Ummu Salamah ni, sampai dia bawa sampai ke Kubah, dekat Kubah, lalu boleh hantar kat suami dia. Tu dia. Jadi nak tunjuk di sini, inilah dia akhlak sebenarnya yang Islam ajar. Orang lelaki mesti membela orang perempuan, bukannya tumbuk, kan. Tumbuk, yang suka tumbuk perempuan pun ada, kan, pukul dan sebagainya. Tu dia, kan. Memanglah demo ni memang bab cakap nombor satu lah, kan. Memang kalau tengok nak marah, memang kalau lawan bercakap, memang kita angkat tangan nak kalah, kan. Lawan suara nyaring pun kita kalah. Baik itu dia tak boleh jadi muazzin. Kalau jadi muazzin kan, habis kita kacau. Tak adalah suara kita dah sedap je, kan. Suara demo lah. Muazzin je semua, muazzinah belaka lah, perempuan belaka, kan. Suara demo lah sedap, lepas tu nyaring pula tu, kan. Hari ni nak azan Mekah lah, kata gitu, kan. Kita azan Batak Rabik je paling-paling, kan. Dia azan Mekah, main-main. Suara dia memang gitu, tapi Allah tak bagi. Tu dia. Sebab itu di antara kita kata Allah Ta'ala beri kelebihan pada wanita ni, suara dia nyaring. Jadi kalau lawan bercakap dengan dia, memang kita kalah, kan. Kalah kita. Lama Islam ajar kita sebenarnya kita kena membela mereka. Tu dia, kan. Tu dia. Baik. Jadi daripada situlah sebenarnya yang Islam nak tunjukkan bahawa setiap manusia ni ada kelebihan dan ada kekurangannya, kan. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Orang perempuan pun dia ada kelebihan dia dan dia ada kekurangannya. Kita pun janganlah, kita sebenarnya rasa kita kuat dah dari segi fizikal, nampak macam kuat kita, kan. Tapi tuan-tuan tak fikir ke, orang perempuan dia sanggup beranak sampai banyak kali tu, bertaruh nyawa, tuan-tuan, berani semua dia ni, kan. Cuba suruh kita, kalau kita boleh lah, kan, gila-gila ke, tak sanggup kita. Teruk beranak, tuan-tuan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang pernah duduk dalam buat bersalin tu, kan, sama dengan isteri, tahulah, kan. Orang lama-lama ni tak tahulah, kan. Sebab dulu tak boleh masuk, kemudian-kemudiannya boleh masuk dah, kan. Mungkin tuan-tuan termasuk sekali, kalau ada kesempatan lagi lah, kan. Yang ada kesempatan lagi lah, yang tak ada udah lah, kan. Masuk sekali tengok, baru tahu nak mati beranak ni. Memang nak mati dah, sampai tak keluar suara dah, sampai apa pun tak keluar dah, kan. Tu dia. Tapi dia steady, kuat, kan. Kuatnya dia daripada mengandung, daripada hamil tadi, hamil so makin besar, kemudian dah keluar, lepas tu berpantang sampai menyusukan budak tu sampai besar. Ya Allah, hebat semua mereka ni. Itu dah tunjuk kelebihan Allah Ta'ala beri kepada mereka, jiwa mereka, kan. Lepas tu kalau isteri, kalau suami boleh tinggalkan isteri dengan anak-anak, kan. Abang nak pergi sana mesyuarat, nak pergi sana outstation, kan. Berapa hari bang? 3 hari. Steady tinggal isteri dengan anak-anak, kan. Cuba isteri pula outstation, abang saya nak pergi outstation, abang tinggal anak-anak. Berapa hari? 2 jam ni. Lamanya 2 jam, kan. Memang kita out dia kalah. Sebab tengok jiwa mereka tu Allah berikan kelebihan. Dia buat anak-anak tu lain, kan. Dia boleh buat kerja sambil uruskan anak. Kita tak lah, kalau jaga anak lah, jangan buat benda lain, kan. Tak buat benda lain dah. Tu dia. Jadi itu nak kata yang Nabi kata, ada benda-benda yang kelebihan pada diri dia tak ada pada kita. Ada kelebihan pada kita tak ada pada diri. Jadi kita nampak satu perkara yang kita tak suka. Yang kita tak suka tu jangan kita benci, sebab banyak benda baik di belakang itu. Tengoklah benda yang baik. Tu. Yang tak baik itu kita kecilkan. Satu je. Buat kira alah baru satu tak baik, sedangkan ada 9 lagi yang baik yang dia ada, kan. Kenapa kita tak raikan yang 9 tu? Tu dia. Jadi hakikatnya Allah nak tunjuk persamaan. Nabi nak ajar kita sama sebenarnya, lelaki dan perempuan sama sebenarnya, kan. Tu dia. Tak ada lebih dan kurang. Cuma dia
dia ada sampai tahap dia bercabang pula. Yang laki-laki tadi bila dia sudah berkeluarga ataupun sebelum dia keluarga lagi pun dia kena jaga mak dia. Mak dia. Tu dia. Dia maknanya ketaatan dia kena jaga ibu dia lah. Termasuklah ayahnya kan, tapi ibu dulu jaga. Tu dia. Sedangkan wanita tadi sampai tahap dia dah berkahwin, maka keutamaan dia lah pada suami. Tu dia kan, di situ. Jadi mak dengan ayah dia pun mana nak pergi? Mak dengan ayah dia, siapa dia jaga? Suami dia lah jaga. Faham tu? Suami dia lah jaga. Main. Maknanya lelaki-lelaki ni dia kena jaga mak dan bapak dia kena jaga mak dan bapak mentua dia. Dua-dua sekali. Berarti siapa ya? Seorang ilmuwan Indonesia, Adi Hidayat, orang tanya dia. Saya tengok Ustaz Samad ke siapa? Ustaz Samad, orang tanya dia. Mana lebih utama? Kan? Nak jaga mana lebih utama lah, mak kita dengan mak mentua kita, atau mak dan bapak kita dengan mak dan bapak mentua kita, mana lebih utama nak jaga? Pening juga kita kan. Tuan-tuan, mana? Mak kita lah. Kita mesti asabiah sikit lah. Mak aku kata kita, aku tak peduli, mak aku juga kata gitu kan. Memang asabiah sikit lah kita, ta'asub pada keluarga kita. Dia kata tak, dia kata cuba kamu tengok, dia kata mana ada orang yang mak kita ialah mak kita lah kan, tapi yang ini mak mentua ni anak dia bagi kat kita. Orang nak tunjuk anak dia bagi, aku bagi anak aku kat kamu, nikah lah tu, ambil, kamu jaga anak aku. Sampai tahap itulah cinta dia pada kita. Mak kita memanglah cinta kat kita sebab dia bela kita dari kecil kan, dia tengok kita daripada kecil, dia jaga sampai besar. Sedangkan yang orang ni dia tak jaga kita pun, dia jaga anak dia je, tapi nak tunjuk dia percaya kat kita, dia ambil anak dia, aku ambil ni anak aku nah, kamu hidup dengan dia. Lagi hebat kecintaan dia, sampai dia percaya kat kita tu. Anak yang dia didik, kemudian dia beri pula kepada seorang lelaki yang namanya menantu dia. Tu. Jadi dia kata sebenarnya kena jaga juga mak mentua kita. Jadi gitulah ya. Balik di sini, maknanya kita tak boleh ada perasaan benci sebenarnya kepada orang Islam yang lain. Tak boleh. Orang Islam tidak akan membiarkan saudara seagamanya. Orang Islam tidak akan membenci saudara seagamanya. Cuma mungkin ada hal-hal yang terpencil kan, hal-hal tertentu yang menyebabkan kita bermusuh. Maka yang itu dia kes-kes terpencil, kita selesaikan yang itu saja. Secara umum Islam tak bagi. Islam tak bagi kan. Contoh macam bab hutang. Memanglah kalau orang mula nak berhutang, kita tahu memang manis mulut dia kan. Dan bila nak bayar tu kita pun tahu memang pahit lah mulut dia. Itu dah tahu dah. Kita tengok macam mana Islam ajar kan. Islam tahu hutang ni sebenarnya, orang yang berhutang ni orang yang sangat berhajat. Lepas itu kalau orang datang nak minta berhutang, kita tengok hajat dia macam mana, tara mana hajat dia, keperluan dia tu kan. Kalau keperluannya untuk dunia ataupun kita nampak bukanlah mendesak, maka kita mungkin boleh tolak, ataupun kita kalau nak beri sikit je begitulah. Tapi keperluannya kalau daruri sungguh, maka kita wajib kena tolong dia kan. Tu dia. Duit tak ada, dia kata kenapa? Nak makan, tak ada benda nak makan kan, tak ada ni nak beli pakaian misalnya, anak dia sejuk dan sebagainya, susu tak ada. Ini daruri kan. Kalau pinjam duit kenapa? Nak bayar kereta, dia kata. bayar kereta tak bayar, aku jual lah kereta tu, habis cerita kan. Tu dia. Okey, jadi sekarang kalau Islam ajar kita bagaimana kalau orang yang berhutang ni sampai setempoh, beri tempoh, dia ada tempoh bila hutang, bila kau nak bayar? Aku bayar 6 bulan dari sekarang. Okey, tak apa. Sampai masa 6 bulan kita pun tanya balik, mana hutang aku? Allah, aku tak ada duit lagi, dia kata. Maka Islam ajar kita bagi tempoh lagi, lanjut lagi kan. Berapa nak bagi tu nanti timah sendirilah. Okey, saya bagi 3 bulan lagi, 3 bulan ni kau bayar. Okey, dia pun sampai 3 bulan yang berikutnya dia tak bayar juga. Bila nak bayar hutang aku? Dia kata aku tak ada duit lagi lah, masalah itu, masalah ini. Islam ajar apa lagi? Dia suruh kita bagi diskaun kat dia. Masya Allah, hebat sungguh Islam ni kan. Baiklah, kamu tak boleh bayar, aku bagi tempoh lagi sebulan atau 2 bulan, aku bagi diskaun kat kamu. Tu dah kan, bagi diskaun. Bukan
Bukan dia bagi bunga kat kita, kita bagi diskaun kat dia. Sampai masa tak boleh bayar juga, dah tangguh-tangguh tak boleh juga, panggil dia, kamu ni macam mana ni, boleh bayar? Tak boleh bayar. Tak apalah, aku halalkan hutang. Oh ya Allah, ya Rabbi. Nampak tu? Mana ada Islam ajar kamu kalau orang macam ni kamu jangan buat kawan? Kan? Tak ada. Dia ajar sampai kita mudahkan dia, mudahkan dia. Sebab Nabi SAW sebut, dia kata, sesiapa yang melepaskan sesuatu kesulitan orang lain di dunia, maka Allah Ta'ala akan melepaskan kesulitannya di akhirat. Kita tak tahu di akhirat tu lagi dahsyat sebenarnya. Lagi dahsyat sebenarnya. Berbandingan dunia ni adalah setakat hutang sikit-sikit. Itulah kan. Tu dia. Rupanya di akhirat lagi hebat sebenarnya hutangnya. Kan? Lagi hebat. Mungkin sedar tak sedar hutang-hutang ni, hutang-hutang yang kita buat tanpa kita sedar. Macam mana kita ngumpat orang? Ngumpat orang. Ni berhutang ni orang ni. Ngumpat. Bila mengumpat, apa yang berlaku? Pahala kita kena bagi kat dia. Tu dia. Dia ada formula kan. Dia sebut nak ada orang ajar, dia kata macam mana kita nak rasa dosa mengumpat tu. Nak rasa, kadang-kadang masalahnya sedap mengumpat ni, tak rasa dosa kan. Okey, dia kata macam ini, tuan-tuan, andaikan kita ni ada simpanan duit. Sekarang dalam bank kita ada 1,000. Kita buat angka yang mudah, kita kira RM1,000. Hari-hari kita tengok, ada kan online sekarang ni kan, banking online, tengok ada 1,000 kan. Besok pun pagi-pagi celik mata 1,000. Banyaklah tu 1,000 tu. Konon-kononnya banyak. Tiba-tiba petang sekarang kita ngumpat orang. Ngumpat. Kemudian kita cek tengok, lah dah kurang dah. RM30 kurang. Dan dia tulis situ, wang anda ditolak kerana anda mengumpat orang. Kan? Allah menyesalnya kita ngumpat. Ngumpat tadi cakap sikit je pun, kan? Hak kawan kita kena tolak RM20. Pasal apa? Pasal tumpang dengar sekali. Gitu kan. Hak dengar pun tumpang sekaki pun kena juga. Tu dia. Kan? Lepas tu sambung pula. Malam sekarang ngumpat lagi. Besok ngumpat. Akhir-akhirnya daripada 1,000 tadi tinggal 700. Banyak dah kurang ni 700. Kan? Agak-agak mau ngumpat lagi tak? Tak nak ngumpat. Ada kawan kita duduk, kawan-kawan ngumpat tampar mulut dia. Diamlah, dia cakap. Habis dah duit aku ni. Kan? Pasal kita nampak benda tu. Kan, benda tu boleh diukur. Tapi ialah masalah dosa dan pahala ni tak nampak. Tapi nak timbulkan kesedaran sampai tahap itulah. Tu dia. Baik, balik di sini, maknanya Nabi SAW suruh kita buat baik. Buat baik kan. Tu dia. Kekurangan pada orang mungkin memang Allah Ta'ala nak lebihkan kita pula pada dia. Dan kelebihan pada kita mungkin kekurangan pada dia kan. Macam itulah. Kita saling melengkapi antara satu sama lain. Orang lelaki dengan bidang dia, orang perempuan dengan bidang dia. Orang lelaki dengan kita kata perangai dia, yang orang perempuan dah tahu dah. Memang kalau lelaki dia tahu dah macam ni. Orang lelaki pun tahu kalau perempuan mesti macam ni. Kan? Lepas itu dia berkata, kenapa kursi kat supermarket tu ada kursi kat luar tu kan? Pasal suruh lelaki duduk situ, dia tahu perempuan dah masuk tu hilang dia masuk tu kan. Dia cari sana cari ni tu. Pasal itulah dunia mereka. Kan? Dunia mereka. Walaupun sebenarnya bukanlah bagus sangat, tapi dah memang itulah habitnya. Kalau dia masuk, kalau masuk kena kain lagi pula, hilang terus. Tak nampak dah. Kita tengok macam mana, tak jumpa kan. Tu dia. Jadi kita tahu kelemahan mereka dan kita tahu kelebihan mereka. Mereka pun macam itu. Jadi janganlah kita saling membenci atas dasar jantina. Tu dia. Kan? Baik. Jadi itulah peringatan Nabi SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan kita buat baik kepada orang perempuan. Buat baik kepada orang perempuan, iaitu dengan menyempurnakan hak dia dan membantu mereka bila perlu, dan mungkin kita perlu menegur mereka kalau nampak keterlaluan. Mudah-mudahan kehidupan macam ini, kehidupan yang jauh daripada fitnah, jauh daripada kebencian kan. Tu dia. Kalau rapat sangat pun susah juga kan. Kadang-kadang ini masalah sebenarnya dengan perempuan ni. Masalah kalau orang bekerja kan, kerja kadang-kadang dia ingat rakan sekerja boleh minum satu meja sama-sama kan, minum berdua. Jom kita pergi minum sama-sama. Tu. Kan? Ini tak betul belaka ni kan. Jadi dia perempuan nak minum, kau minum sama-sama kamu. Kan? Kita lelaki dengan kita je. Kan? Sebab dia adalah mungkin anak kepada seseorang atau isteri kepada seseorang. Yang ini suami kepada seseorang, tak apalah, sebab suami mungkin suami pertama. Kan? Mungkin dia ada lagi dia pilih tu, tapi yang wanita tadi. Jadi kita lah patut membetulkan keadaan itu. Jangan kita pula yang membuka jalan untuk fitnah.
Kan? Ini maksudnya kita tahu kelebihan dia, kita tahu kelemahan dia, kita jangan bencilah. Kan? Kadang-kadang orang lelaki dia satu dia tak faham. Bila perempuan tu tak berapa nak bersembang dengan dia, sombong. Padahal sebenarnya itulah yang sepatutnya. Itulah yang sepatutnya. Dia tidak begitu ramah kepada orang lain. Tuan-tuan suka tak isteri kita ramah dengan orang lain? Tak suka. Kan? Kalau begitu, kenapa pula kita mengatakan seorang wanita tu sombong? Sebab itulah sepatutnya. Kalau dia jawab pun patut jawapan yang jelas. Kita ambil kisah, siapa dia? Nabi, anak kepada Nabi Allah Syuaib. Kan? Ada mengatakan dia Nabi Syuaib, ada mengatakan bukan. Kisah dia dengan Nabi Musa AS. Kan? Nabi Musa tolong. Nabi Musa tanya dia, kenapa kamu tunggu sini? Kata, kami ni tunggu giliran nak ambil air, nak bagi minuman kepada binatang ternakan kami. Yang tu lelaki semua tunggu dulu. Sebab dia 2 orang yang perempuan. Lalu kata Nabi Musa AS, tak apa, aku tolong. Dia tolong kat cedok air. Jadi macam mana sistem dia kita pun tak tahu, tapi dia tolong cedok air untuk binatang ternakan milik anak kepada atau milik kepada Nabi Syuaib. Tu dah selesai, balik lah. Perempuan tadi balik. Bila balik dia cerita ke ayah dia. Nabi Musa duduk situ, tak ada apa. Nabi Musa memang dalam tempoh-tempoh pelarian, kan? Lari daripada Firaun. Lalu datang anak kepada Nabi Syuaib tadi. Dia jawab, dia bagi tahu dengan jelas arahan atau apa yang hajat disampaikan oleh bapaknya. Sedangkan bapaknya seorang yang dah uzur dah. Dia kata, bapak kami panggil datang ke rumah kerana nak membalas kebaikan yang kau berikan pada kami. Tu dia. Di mana arahan yang diberikan atau pertuturan disampaikan oleh anak Nabi Syuaib tadi jelas. Tak payah tanya dah. Kita masalahnya hari ni dialog kita suka dia tanya balik. Itu masalah tu. Sama lelaki tak apalah. Tapi bila dengan perempuan tu kita suka dia respon balik. Kan? Hai, dia pun hai. Nak ke mana? Yang perempuan pun saja kata nak ke depan, nak kata gitu. Panjanglah dialognya. Jadi akhirnya bila banyak dialog tu, banyaklah fitnahnya. Kan? Patutnya kita bagi tahu tegas, kan? Bagi tahu jelas apa benda maksudnya. Kalau tak ada keperluan, tak perlu tegur. Kan? Tak perlu tegur. Yang masalah kita tak ada keperluan nak tegur sangat. Hak orang punya kita nak tegur sangat. Itu yang silapnya kehidupan kita dalam bersosial. Jadi kita kena perbetulkan keadaan ini. Kita dah bincang hadis Nabi SAW sebut, kata wanita ni Allah cipta daripada tulang rusuk paling atas sebelah kiri, kan? Dan tulang itulah yang paling bengkok. Kita nak luruskan dia, nak betulkan dia. Sentiasa ingat kan. Tu dia. Jadi cukup sekali itulah malam ni. 2 hadis saja kita bincang berkaitan dengan adab untuk berkomunikasi atau bergaul dengan wanita. Wallahu alam. Jadi kalau tu ada nak tambah ataupun nak tanya, nak kongsi, silakan kalau ada. Hari ni dah tak buat cermin mata pula, tak nampak. Kelang kabut tadi. Tak ada. Jadi kalau tak ada, cukup sekali itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan kita ni orang yang baik, melayan wanita, khususnya isteri dan ahli keluarga kita, dan juga muslimah yang lain. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.